sihat untuk ke sekolah. Kalau demam, tolonglah tuan-tuan tinggalkan anak di rumah. Janganlah bawa ke sekolah. Okey, yang kedua, tuan-puan juga diminta untuk memastikan anak-anak ni sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya tangan. Okey, tuan-puan tolong ajar anak setiap masa kerap kali mencuci tangan di rumah. Okey. Yang ketiga, tuan-puan dikendaki menghantar anak-anak ke sekolah mengikut masa yang ditetapkan. Seperti mana yang saya cakap tadi, 7.45 datang dan baliknya 11.45. Untuk ini SOP sekolah, tuan-puan dibenarkan masuk melalui pintu B. Bukan yang bahagian kecil yang sebelah tu tapi yang pintu B yang besar. Pintu B yang besar yang dua pintu tu. Di sana tuan dan anak akan diambil suhu badan. Kalau melebihi 37.5, sama ada salah seorang. Kalau anak tuan-puan 37.5 ke atas, puan dikendaki bawa balik. Kalau puan ataupun ayah dan ibunya 37.5, anak pun kena bawa balik. SOP-nya mengatakan demikian. Jadi kalau tuan suhu lebih daripada yang dihadkan, anak tidak boleh dihantar ke sekolah. Jelas ya? Okey. Yang keempat, masuk mula. Peraturan kita masuk, diambil suhu. Anak tuan-puan akan disusun ataupun dibariskan dulu mengikut kelas sekolah masing-masing, kelas masing-masing. Ada cikgu akan bawa anak tuan-puan ke kelas masing-masing. Kalau puan nak masuk boleh, tetapi terpaksa tunggu bersama dengan anak. Tapi saya galakkan biarlah anak itu masuk sendiri, sebab banyak bangunan yang puan-puan akan lalui. Jadi anak itu akan dibawa ke kelas. Di kelas, cikgu, pra dan ada cikgu lagi akan membantu anak tuan-puan mencuci tangan dahulu sebelum masuk ke kelas. Jelas? Arahan itu akan ada di kelas prasekolah masing-masing. Yang seterusnya, anak-anak tuan dikendaki memakai topi muka, digalakkan untuk memakai daripada rumah sampailah ke sekolah. Bila waktu balik pun sama. Saya sarankan diambil suhu di kelas, tapi kalau rasa tak tu kita terus kenalkan pun tak apa. Tapi tuan-puan dikendaki ada di tempat pintu B 5 minit sebelum kelas anak tuan-puan berakhir. Sebab selagi mak ayah tidak datang, cikgu kena tunggu. Cikgu tidak dibenarkan hantar anak tuan-puan ke rumah. Tuan-puan kena datang ambil sendiri. Itu arahan. Cikgu, tuan-puan. Seterusnya pasal tuan-puan kalau ada nak datang ambil anak prasekolah. Contoh berlaku sesuatu kecemasan. Macam puan masuk tadi, ambil suhu, puan boleh terus ke kelas, tetapi tidak boleh masuk. Puan kena minta daripada guru prasekolah agar anak puan dibawa keluar daripada kelas, baru puan boleh ambil. Puan tidak boleh masuk ke dalam kelas prasekolah. Itu SOP daripada Jabatan Pendidikan. Dan yang seterusnya, anak tuan-puan tidak dibenarkan membawa apa-apa, termasuk botol air, termasuk makanan, kecuali kalau anak tuan-puan itu perlukan makanan yang khas. Contoh, dia tak boleh makan something lah dekat yang dimasak.
Kalau macam tu, tuan-puan kena bungkus bertutup makanan itu. Okey, puan yang kalau tak ada masalah, puan tak boleh bawa apa-apa. Anak puan tak boleh bawa apa-apa. Datang sekolah macam tu je. Beg pun tak boleh. Ini arahan. Datang sekolah hanya berbaju sekolah, berkasut itu saja. Beg, pensel, kotak pensel atau apa saja dia tidak boleh bawa. Tidak dibenarkan bawa. Jadi tuan-tuan tolong ingat, jangan beli anak itu apa-apa barang daripada rumah untuk dibawa ke sekolah. Itu arahan dan memang tidak boleh. Untuk makanan di sekolah nanti pun akan dibungkus. Kalau mungkin anak puan tu tak larat nak makan, benda tu boleh dibawa balik. Tapi pegang macam tu lah. Okay? Jadi ingat tuan-puan, kalau anak tuan-puan tu demam, tolonglah, tinggallah kat rumah. Begitu juga kalau tuan dan puan yang demam, tolonglah jangan hantar anak ke sekolah. Okay? Itu arahan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Okay, untuk waktu baliknya 11.45, akan balik melalui pintu yang biasa macam yang sebelum ni, di pintu pagar kecil di bawah. Okay, yang tepi di PKI tu. Okay, cikgu. Okay, untuk yang CBTC, kalau macam kelas biasa, ini lebih kepada guru. Murid selepas ini, anak tuan dan puan tidak akan bergerak daripada tempat duduk. Contoh macam tuan-puan duduk sekarang, dia tidak akan bergerak daripada tempat itu kecuali hendak ke tandas. Makan pun di meja di mana anak tuan-puan duduk. Itulah sampai balik. Okay, tuan-puan faham Jadi tuan-puan tolong ingatkan kepada anak-anak, kalau di situlah diletaknya, dia tidak boleh nak pergi ke sebelah pun. Sebab benda ni COVID-19 berjangkit melalui sentuhan. Jadi dia tidak boleh nak ke sebelah meja itu pun. Bukan macam biasalah. Okay, macam juga dia berjalan untuk datang dan untuk balik. Dia tidak boleh rapat. Jaraknya 1 meter. Itu nanti cikgu akan kawal. Okay, tuan-puan tolong jangan beli anak-anak bawa apa saja daripada rumah. Sebab saya tahu kadang-kadang anak yang 5 tahun memang suka mengambil apa yang ada kat rumah dibawa ke sekolah. Sekolah nak kongsi, tapi sekarang tolonglah. Tuan dan puan kena bagi tahu anak-anak, sekarang ni tak boleh bawa apa-apa, bawa badan je. Tak boleh nak bawa pensel ke, tak boleh nak bawa mainan ke, memang tak boleh. Botol air pun tak boleh. Okey, tuan-puan faham jadi segala aktiviti untuk murid prasekolah akan dijalankan di dalam kelas prasekolah. Tempat permainan pun tidak dibenarkan sebenarnya. Murid hanya akan berada di dalam kelas sahaja. Okay, kalau contoh ada mak ayah yang terpaksa melalui pintu A, pun terpaksa ikut SOP di sana, lepas tu ke dataran sana. Tidak boleh mak ayah bawa, suruh anak pergi sendiri, tak boleh. Dia kena berkumpul dekat sana. Tolong ingatkan tuan-puan, apa-apa dia mesti berkumpul dulu baru jalan. Dan tolong ingatkan kelas dia kelas yang mana. Sebab takut nanti bercampur aduk pula murid tu. Sebab cikgu yang kat sana tu bukan cikgu pula dulu dalam kelas. Nanti cikgu tu akan tanya kelas mana satu. Susun kita akan bariskan baru murid tu dimasukkan ke kelas. Jadi saya harap mak ayah percayalah kepada cikgu-cikgu untuk bawa anak-anak tuan-tuan ke kelas. Dan tolong jemputnya ikut masa. Kalau macam mana sekalipun tuan-puan sibuk, tolonglah ambil ikut masa anak-anak puan dan puan ini. Okey, untuk SOP yang diberi oleh jabatan,
pendidikan Negeri Sembilan kepada mak ayah itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan tentang SOP, kalau ada dulu. Cikgu Masita bagi saya tu dah faham. Disebabkan mungkin dah 3 bulan anak-anak perempuan tidak berjumpa dengan sekolah, tak menengok sekolah. Kadang-kadang ada yang datang macam awal-awal balik, takut menangis. Tapi kalau dia menangis, saya harap kalau cikgu-cikgu tak boleh tenangkan, mak ayah terpaksa lah bawa balik. Sebab ikut sekarang SOP-nya, cikgu tidak boleh sentuh pelajar kecuali berlapis, beralas. Cikgu sekarang tidak boleh sentuh mana-mana pelajar walaupun kita nak orang kata nak tengok panas ke sejuk, tak boleh. Kalau nak sentuh terpaksa beralas sarung tangan. Jadi kalau dia menangis, memang dia tak nak keluar daripada kereta, mak tuan puan tolong nak bawa balik. Tenangkan dia dulu, besok kalau dia nak datang, bawa lah. Sebab kita tak, cikgu-cikgu dah tak pernah sentuh. Kalau dulu boleh pujuk, rayu, sekarang tak boleh. Jadi mak ayah dah kena jadi tukang pujuk, tukang rayu. Kalau dia rasa nak datang, sampai di pagar je. Itu je, mak ayah boleh. Lepas pada itu, mak ayah boleh lagi. Okay? Dia ada soalan? Nak tanya, macam saya bekerja, memang kena hantar anak tu awal lah, kita juga? Agak-agak pukul berapa kalau puan yang tak awal yang puan yang boleh hantar? Selalu saya akan hantar dalam pukul 7-10 minit lah hantar. InsyaAllah cikgu dah ada. Cikgu dah ada lah, Ya, bukan ada cikgu dah masalah ada. lah hantar awal betulnya. Boleh. Cikgu dah ada, insyaAllah. Tak ada pun saya dah ada. InsyaAllah saya dah ada kat sekolah. Tapi Ini cukup. Kalau dah cikgu, insyaAllah kita terpaksa tu. kita nak berdiri sampai setengah jam. Tapi kalau boleh kita jangan, kalau boleh perempuan jangan terlalu awal. Kalau apa-apa tadi, kalau dah terpaksa macam tu boleh. Tapi perempuan kena tengok ada tak cikgu dulu kat situ. Kalau ada cikgu, perempuan tinggalkan. Kan dia kena beratur. Kalau tak ada, kena tunggu sampai cikgu ada kat situ. Kan dia kena beratur dulu. Tak Cikgu dia nak beratur setengah jam. cikgu ni tak apa, cikgu dah ada. Kalau awak hantar awal. Okey, perempuan ada lagi soalan? Perempuan kena tanya sekarang sebab nanti kalau dah sampai rumah perempuan nak tanya, perempuan hanya boleh tanya pada cikgu kelas sekolah je. Ya. Pakai kalau tak pakai dia tak ada pakai. Boleh tak ada masalah. Tapi muka tu pulang kepada ibu bapa nak pakai yang macam mana. Tapi minta murid tu jaga betul lah. Jangan pula dia betul-betul tercekik dengan sendiri yang kain tu. Pandai ajar murid tersebut macam mana nak pakai, macam mana nak dia bila nak cakap kan dia kena turun bawah. Takut nanti dia ajar betul-betul macam mana bila berada di sekolah, bila nak hiburkan, bila nak tidur. Okey? Sebab SOP-nya kena pakai cikgu. Kena pakai perempuan. Kalau berkejala lagi lah. Tak boleh diturunkan terus. Kalau tak berkejala pun takut ada sebaran diminta pakai. Murid-murid diwajibkan pakai sebenarnya. SOP satu kereta kan 4 orang kan. SOP kenderaan ikut kenderaan awam. Jadi dia punya maksudnya satu kereta pada itu saya tahu saya 4 orang. Yang dalam bas sahaja yang murid yang kena tu. Dalam bas sekolah diminta untuk ikut SOP yang jarak tu.
Tapi kalau mak ayah punya kereta, ikut yang 4 orang tu, boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada lagi tu, cikgu, tuan-tuan kena cari dia macam mana nak bawa anak tuan-tuan balik. Tumpangkan tu boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan ada yang datang ambil. Ada lewat tu mungkin dalam pukul 11.50. Mungkin 5 minit tu boleh ditunggu oleh PCM. Sebab selepas tu PCM akan kena bersihkan satu pera pula untuk besok lagi. Sebab tu saya kata kalau boleh mak ayah tolong datang 5 minit lebih awal. Kita dah bagi tahu waktu balik ialah 11.45. Jadi mak ayah paling awal mesti ada di pintu B 11.40. Tolong ya tuan-tuan. Sebab urusan sekarang selepas pembelajaran, cikgu pula dan PTM kena sanitize balik bilik itu, bilik kelas sekolah seperti mana awal. Besok untuk masuk balik. Jadi sebab itu saya minta mak ayah tolong datang 5 minit lebih awal. Dia ada lagi soalan tuan-tuan ya? Tadi cikgu cakap yang ada gejala demam tak dikenal kan? Batuk sesama lepas ke? Sebab kalau ikut kita SOP PKM tak lepas masuk. Itu pun kita ikut yang tu PKM punya. Yang batuk sesama itu ikut PKM. Dia bergejala dah memang lah. Jadi bergejala tu pun termasuk batuk dan demam kan. Jadi tolonglah tinggallah anak kat rumah. Sebab anak-anak di sini lagi mudah terjangkit. Risau tuan-puan.